Hai semua, seperti yang anda sudah baca, yang sudah nampak dekat berita, U-Mobile telah dipilih untuk melaksanakan, untuk membina rangkaian kedua 5G di Malaysia ya. Nak tahu statement ataupun senario yang akan berlaku, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Sebelum ini, Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil telah mengumumkan bahawa Malaysia akan balik ke model di rangkaian 5G. Setelah liputan DNB telah cecah lebih daripada 80%. Dan itu sudah berlaku. Peralihan kepada model di rangkaian 5G ditujukan untuk menambah persaingan lah dan juga mewujudkan redundancy kepada rangkaian 5G ya. Ada 4 telco yang berminat untuk membina rangkaian kedua 5G, termasuk Celcom Digi, Maxis, Telekom Malaysia dan juga U-Mobile iaitu pemenangnya. Proses telah dilakukan untuk memilih penyedia yang sesuai lah. Setelah mengambil kira aspek teknikal dan komersial, satu keputusan telah dibuat oleh MCMC, di mana U-Mobile, iaitu pemenangnya lah, telah dipilih untuk melaksanakan pembinaan rangkaian 5G kedua di Malaysia. Bagi saya lah, pilihan ini adalah satu kejutan, di mana saya jangkakan bahawa Celcom Digi ataupun Maxis akan dipilih untuk membina rangkaian 5G kedua. Ada berita pun cakap macam tu. Maxis dijangka untuk dipilih lah untuk membina rangkaian 5G kedua. Dengan pelaksanaan ini, rangkaian 5G yang sedia ada lah akan jadi kurang congested lah ataupun kurang sesat. Sebab rangkaian 5G dah jadi congested. Sebab banyak kuota yang diberikan, kuota tu besar dan ramai pengguna guna 5G dah. Oleh itu, rangkaian 5G sudah jadi congested lah. Sudah jadi perlahan sikit ya pada waktu puncak. Jika pelaksanaan rangkaian 5G kedua tu berjaya, maka itulah rangkaian 5G yang sedia ada akan jadi kurang congested. Dia akan jadi lebih cepat lah. Ini adalah rajah peralihan kepada model di rangkaian 5G ya. Di mana fasa 1 memang sudah lepas, road to 80%. Rangkaian DNB diteruskan sehingga mencapai liputan 80% lah. Penyertaan penuh semua penyedia perkhidmatan dan lain-lain. Setelah tu, kita sudah masuk ke fasa 2 iaitu Straight to Draw Networks lah. Di mana entiti A tu DNB lah. Entiti B yang dipilih adalah U-Mobile. Dengan pemilihan U-Mobile sebagai telco yang membina rangkaian kedua 5G di Malaysia, ada beberapa perkara akan berlaku lah. U-Mobile akan diakhirkan spektrum 5G tersendiri iaitu spektrum 700 MHz. 2.20 MHz lah. Ini untuk anchor band ataupun untuk band 5G. Sebab U-Mobile sekarang pun ada band 5G, band 4G dia sendiri kan. Ada kemungkinan bandwidth 700 MHz tu akan digunakan untuk 4G ataupun 5G lah oleh U-Mobile. Dan juga 3.5 GHz. Spektrum yang diakhirkan untuk 3.5 GHz tu adalah 100 MHz. 100 MHz tu agak besar lah. Dan spektrum yang diakhirkan adalah setara ya dengan apa yang ada dekat DNB. Dekat DNB pun diagih 2.20 MHz untuk 700 MHz lah. Itu kini DNB tu guna untuk anchor band LTE lah. Sebab semua telco sekarang guna DNB kan. Untuk telco kedua tu iaitu U-Mobile, 700 MHz tu mungkin mereka akan guna untuk anchor band LTE ataupun guna untuk band 5G ataupun kedua-duanya ya. Sebab U-Mobile pun ada rangkaian 4G tersendiri lah. Oleh itu, kemungkinan kedua-dua tu akan berlaku ya. Spektrum 3.5 GHz tu adalah spektrum yang paling sesuai untuk pelaksanaan 5G. Sebab band dia agak tinggi dan bukan tinggi sangat.
iaitu mid band 5G lah Spectrum tu. So agak-agak sesuai sangat untuk pelaksanaan 5G. Dekat luar negara pun, pelaksanaan 5G tercepat pun dekat mid band ataupun 3.5 GHz tau. Seperti yang diumumkan lah, U-Mobile wajib melepaskan semua saham DNB yang dimiliki. U-Mobile dibenarkan untuk bekerjasama dengan telco yang lain tertakluk kepada kelulusan daripada NCMC lah, untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pelaksanaan rangkaian 5G kedua di Malaysia. Sebelum inilah, U-Mobile telah menandatangani perjanjian dengan edotco, iaitu pemilik menara telekomunikasi, dan juga ZTE lah, penyedia peralatan telekomunikasi dari China, ZTE, untuk melaksanakan pembinaan 5G sekiranya mereka dipilih. Sekarang mereka sudah dipilih kan. Oleh itu, mereka akan bekerjasama dengan edotco dan juga ZTE lah untuk melaksanakan pembinaan 5G tu. U-Mobile pernah bekerjasama bersama ZTE dan Celcom Digi untuk menyampaikan tukan sukma di Sarawak secara langsung lah menggunakan peralatan ZTE 5G Advance pada Ogos 2024. Mereka sudah buat satu test lah untuk kaji 5G Advance dekat Malaysia ya. U-Mobile memang sudah buat dan mereka telah buat bersama Celcom Digi ya. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh U-Mobile, telco orang ini berasa syukur lah kerana mereka dipilih untuk melaksanakan pembinaan rangkaian 5G kedua. U-Mobile berkata bahawa mereka akan bekerjasama dengan telco seperti Telekom Malaysia, Celcom Digi dan juga MCNC, pihak penguasa lah, untuk memberi perkhidmatan 5G Advance bertaraf dunia kepada orang awam ya. U-Mobile juga telah melibatkan diri secara proaktif lah dengan pembekal teknologi global termasuk Huawei. Dan pada masa peralihan tu, U-Mobile akan bekerjasama dengan DNB untuk terus menyediakan perkhidmatan 5G lah yang bagus kepada pelanggan mereka ya. Mereka akan terus bekerjasama dengan DNB lah semasa mereka membina rangkaian 5G tu. Selaras dengan komitmen agenda nasional, U-Mobile juga berkata bahawa mereka akan mengurangkan pegangan saham majoriti asing kepada maksimum 20% bagi memastikan kawalan Malaysia yang lebih besar dan juga mengundang penyertaan daripada pelabur tempatan. Pemilik U-Mobile adalah seperti berikut: Straits Mobile Investment Private Limited yang dimiliki oleh Temasek Holdings dekat Singapura, memiliki saham hampir separuh lah, iaitu 48.3%. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, iaitu Sultan Johor, ataupun Yang di-Pertuan Agong ke-17, baginda memiliki saham sebanyak satu suku ataupun dalam 22.3%. Magnum Berhad memiliki saham 7.6%. Syarikat Singa Malaysia Persendian Berhad pula memiliki saham sebanyak 6.1%. Dan Jiu Telemedia Sendian Berhad memiliki saham sebanyak 5.6% lah. Ada kemungkinan bahawa Yang di-Pertuan Agong, Tuan Baginda, akan menambah saham dekat U-Mobile, ataupun sebab U-Mobile pun akan keluarkan IPO lah pada tahun hadapan. Oleh itu, masa itulah U-Mobile akan mengurangkan pemilikan pegangan saham majoriti asing lah dekat situ. Sebab sekarang Temasek Holdings ataupun Straits Mobile Investment Sdn Bhd memiliki sebanyak 48.3% saham tu. Dengan IPO tu lah masa tu mereka akan kurangkan saham lah. Ataupun mereka akan menjual kepada pihak lain seperti Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, iaitu Tuan Baginda lah, Sultan Johor ya.
ataupun partner-partner tempatan seperti U Telemedia Sendian Berhad ataupun Berjaya Corporation lah. Senario yang boleh berlaku untuk pembinaan rangkaian 5G kedua dekat Malaysia, ada beberapa senario yang boleh berlaku ya. Rangkaian 5G kedua boleh sama ada dilaksanakan secara bersendirian, di mana U-Mobile memiliki semua infrastruktur rangkaian 5G kedua. Dan rangkaian 5G itu akan bersebatulah dengan rangkaian sedia ada U-Mobile. Ataupun bersama telco yang lain, di makna pelaksanaan rangkaian boleh dipercepatkan ya. U-Mobile telah berkata lah mereka ingin bekerjasama dengan Celcom Digi untuk pelaksanaan 5G lah. Ada kemungkinan bahawa Maxis berminat untuk membeli U-Mobile lagi. Untuk senario yang pertama, U-Mobile bakal melaksanakan pembinaan rangkaian 5G secara bersendirian lah. Ini bermaksud hanya pengguna U-Mobile sahaja yang dapat akses rangkaian 5G kedua secara eksklusif lah. Pelaksanaan rangkaian mungkin jadi lambat dengan senario ini kerana U-Mobile membina rangkaian secara sendirilah bersama edotco, ZTE dan lain-lain. Rangkaian 5G U-Mobile bakal jadi yang terpentas di Malaysia sebab mereka saja yang gunakan kan. Dan dalam dunia dengan senario ini, kerana telco lain akan terus gunakan DNB untuk 5G lah, Digital Nasional Berhad. Itu senario tu mungkin kurang berlaku lah. Sebab senario yang kedua tu lebih mungkin berlaku dekat sini ya. Di mana U-Mobile ingin melaksanakan rangkaian 5G bersama telco lain lah. Sebab sekarang U-Mobile mempunyai perjanjian dengan Celcom Digi dalam membina rangkaian telekomunikasi di sesetengah kawasan luar bandar. Dan U-Mobile pernah bekerjasama bersama Celcom Digi dekat Sukma 2024 di Sarawak kan. Mereka pernah test equipment ataupun letak equipment ZTE dekat Sukma 2024 untuk menyiapkan Sukma 2024 tu secara langsung dekat Sarawak ya. Guna rangkaian 5G DNB. Bukan DNB. Guna rangkaian DNB, rangkaian 5G equipment ZTE lah ataupun peralatan ZTE bersama Celcom Digi lah. U-Mobile boleh sama ada memilih Maxis, Celcom Digi ataupun telco yang lain dalam pelaksanaan rangkaian 5G kedua lah. Itu pun tertakluk kepada kelulusan daripada NCMC. Dengan cara ini, U-Mobile boleh kongsi kos pembinaan dengan telco yang lain lah seperti Celcom Digi, Maxis dan lain-lain. Pelanggan telco lain dalam senario ini boleh gunakan rangkaian 5G kedua kerana telco lain telah menjalankan kerjasama bersama U-Mobile untuk membina rangkaian 5G kedua lah. Dan untuk pengetahuan anda, sesetengah telco juga sudah mempunyai infrastruktur rangkaian 5G sedia ada lah, di mana ia boleh diartikan untuk pelaksanaan dalam tempoh singkat. Seperti yang anda tahu kan, Telkom Digi untuk sekarang ni mereka sedang gabungkan rangkaian dan mereka sedang upgrade ataupun menaik taraf alat-alat rangkaian mereka ya untuk sokong 5G. Untuk Celcom Digi tu memang sudah ada peralatan yang moden lah. Oleh itu, jika mereka memilih untuk bekerjasama dengan Celcom Digi, rangkaian 5G tu boleh diaktifkan dengan cepat ya. Dan U-Mobile boleh tamatkan kerjasama bersama DNB lah sekiranya benda itu berlaku. Senario yang ketiga tu iaitu Maxis membeli U-Mobile. Sebenarnya pada tahun inilah ada beberapa berita yang menunjukkan bahawa Maxis berminat untuk beli U-Mobile. Tetapi ia dikatakan tidak benarlah pada awal tahun ini ya. Dengan U-Mobile dipilih untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua di Malaysia, ada kemungkinan lah bahawa Maxis akan memasuki perbincangan dalam membeli U-Mobile lagi supaya mereka dapat mengawal pelaksanaan rangkaian 5G kedua dengan terus ya. Dalam senario ini, jika Maxis membeli U-Mobile,
persaingan telco boleh digunakan, ya. Dan harga telco boleh jadi mahal. Anda boleh nampaklah, harga pelan pun agak murah sebab persaingan kan. Maxis keluarkan pelan murah, nanti Telkom Digi keluarkan pelan murah, U-Mobile pun keluar pelan murah. Tapi dengan dua telco besar saja, mereka mungkin kurang inisiatif lah untuk keluarkan pelan-pelan yang menarik kepada pasaran, ya. Dan itu bahaya tau kepada pelanggan sebab harga untuk telco, perkhidmatan telco tu akan naik, ya. Sekarang kita dapat menikmati pelan telco yang murah pun sebab persaingan tau. Dan saya rasa ini saja dalam video ini. Saya harap anda suka dan anda boleh kongsikan analisis dan juga informasi 5G rangkaian kedua tu, rangkaian 5G kedua dekat kawan-kawan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video seperti ini, ya. Yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.